Sayyidina Rib'i bin Amir radhiyallahu telah dihantar bertemu dengan Raja Kaisar. Raja Kaisar ni Raja Kisra, kan? Tentera Raja Farsi yang dulunya Masya Allah, masa ketika mana Nabi lahir, istana negara Farsi ni telah runtuh 14 batang menara dia pada hari Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas beberapa lama, Nabi hantar utusan untuk dakwah Raja Kisra. Raja Kisra telah koyak surat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat marah dengan dakwah Rasulullah. Siapa kamu, pengembala kambing, nak dakwah kami, nak kami menyembah Allah Ta'ala? Dia pun koyak surat. Nabi SAW beritahu, mazzakallahu Kisra kama mazzaka risalati. Semoga Allah koyak-koyakkan, cari-carikan kerajaan Kisra sebagaimana dia telah koyakkan surat aku. Maka tuan-tuan yang mulia, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar telah hantar Sayyidina Rib'i bin Amir untuk pergi masuk ke istana Raja Kisra. Sahabat Nabi ni tuan-tuan, di hati mereka tak ada langsung kebesaran makhluk, kebesaran dunia. Dia bawa masuk kaldai di dalam istana, dicacak-cacakkan lembing dia pada kapet permaidani Raja Kisra. Pengawal istana nak marah, nak larang. Raja kata biarkan orang ni masuk dalam istana. Dia pun ikat dia punya tali keldai dia pada singgah sana raja. Dia kata, wahai orang Arab, kamu datang kemari nak minta makanan daripada kami? Kamu datang nak minta pakaian ke daripada kami? Atau nak minta diplomasi, nak duduk di bawah pemerintahan kami? Zaman itu negara-negara kecil akan minta tolong daripada kuasa besar untuk duduk di bawah naungan mereka. Dia kata, minta maaf tuanku, kami datang bukan untuk satu pun tujuan itu. Innallaha bta'atsana, sungguhnya Allah hantar kami orang Islam berjumpa dengan kamu, linukhrijakum min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, nak keluarkan kamu daripada penghambaan kepada makhluk kepada penghambaan kepada Tuhan yang menguasai sekalian makhluk. Wa min dhiqid dunya ila si'atil akhirah, kami tak nak apa-apa pun daripada kalian, kami cuma nak bawa kalian keluar daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat. Wa min jawril adyan ila adil Islam, daripada kezaliman agama-agama kami nak bawa kamu kepada keadilan Islam, agama yang suci, samhatul bayda, agama yang putih berseri, yang suci daripada segala keburukan. Maka akhirnya tuan-tuan, Raja Kisra ni terperanjat bila dengar sahabat Nabi talqinkan benda ni kepada dia. Dengan takbir mereka tuan-tuan, bergoyang istana musuh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala campakkan kegerunan di hati musuh Islam. Sebulan sebelum bertarung dengan tentera para sahabat, tentera-tentera musuh telah pun menggigil ketakutan. Allah telah campakkan di hati umat Islam. Bila umat Islam letakkan maksud mereka, tujuan hidup mereka yang utama, menjadikan kerja dakwah sebagai maksud hidup mereka, mereka pergi ke mana dengan niat nak bawa manusia kepada Allah, bawa manusia kepada kalimah la ilaha illallah. Mereka bukan nak dunia, bukan nak harta, bukan nak wanita daripada orang kafir, tapi kami hanya nak kalian beriman pada Allah. Kami bukan nak rampas kerajaan kamu, kami bukan nak rampas anak dara kamu, kami bukan nak ambil kekayaan negara kamu, kami hanya nak kamu beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tuan-tuan dan rahmati Allah, Raja Rom telah ditawan oleh umat Islam, Raja Farsi ditawan oleh umat Islam, sampai akhir sekali orang Yahudi mereka dapat tahu tak lama lagi tentera Islam di bawah pimpinan Khalid Al-Walid akan datang mengambil kunci Baitul Maqdis daripada kita. Orang Yahudi dah yakin dah, tak lama lagi tentera Islam ni akan menakluki satu dunia. Siapa yang dapat tawan Baitul Maqdis, dialah orang yang akan menakluki dunia satu hari nanti. Khalid Al-Walid bersama dengan Sayyidina Syurahbil, bersama dengan Umar bin Al-As radhiyallahu anhu, bersama dengan Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka ni 4 orang panglima Islam dihantar oleh Umar untuk pergi menawan kota Baitul Maqdis. Mereka telah berkampung di sempadan Baitul Maqdis, buat kemah di sana. Orang Yahudi dah tahu tak lama lagi tempat duduk kita ni pun akan diduduki oleh umat Islam. Raja-raja Rom, Raja Parsi dah yakin tempat duduk kami ni, kalau betul agama Muhammad ni agama yang benar,
satu hari nanti tempat duduk Raja Rom, Raja Parsi ni akan diduduki oleh khalifah orang Islam. Tuan-tuan yang mulia, Allah bagi pengembala kambing boleh jadi penakluk dunia. Kenapa? Kerana dalam hati mereka ada kebesaran Allah, dalam hati mereka ada hakikat iman, dalam hati mereka tak ada kebesaran dunia, dalam hati mereka penuh dengan kebesaran Allah, kecintaan kepada agama Islam. Mereka nak tengok seluruh dunia beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, 2 minggu mereka pergi ulang-alik sembahyang berjemaah di Baitul Maqdis. Orang Yahudi kata kita kena guna senjata kita yang terakhir. Nak tengok orang Islam ni terkesan ke tidak dengan harta benda ni. Masya Allah, ditabur di tengah jalan. Sahabat Nabi Amir jemaah kata semua jemaah tundukkan pandangan, hanya pandang ibu jari kaki saja. Jangan terkesan dengan dunia. Kullu ma fawqa turabi turabu. Semua benda ada atas tanah ni semuanya tanah belaka. 2 minggu berlalu, tak ada sebiji permata pun hilang. Kata dia orang Yahudi, kita kena tukar pula taktik baru. Kalau dia tak terkesan dengan harta, mungkin dia terkesan dengan wanita. Diletakkan wanita-wanita cantik di kiri kanan jalan. Dia tengok orang Islam tak jeling. Sampai berhari-hari lamanya perempuan duduk di tepi jalan, nampak orang Islam tak tertarik pun pada wanita Yahudi. Akhirnya mereka kata, kalau begini sifat orang Islam, tak ada jalan untuk kita mengalahkan mereka. Bersama dengan mereka ada pertolongan daripada Allah Ta'ala. Waktu itu tentera Rom seluruh dunia hantar perisik-perisik mereka untuk kaji apa rahsia kehebatan orang Islam, kemenangan orang Islam. Kenapa orang Islam ni hebat sangat? Maka dia katakan, dia buat kajian yang pertama sekali. Kajian yang kita dapat buat, kenapa orang Islam sentiasa menang? Kerana bersama dengan mereka ada pertolongan Allah, sedangkan pertolongan Allah tidak bersama dengan kita. Dzalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa annal kafirina la maula lahu. Orang beriman ada Allah sebagai maula, orang kafir tak ada Allah sebagai maula, pelindung, penolong mereka. Jadi kita lawan dengan Allah memang kita tak menang. Yang kedua, tuan-tuan, orang kafir buat kajian, orang Islam ni menang dalam peperangan kerana mereka tak buat maksiat, mereka tak buat dosa. Tentera kita sebelum nak berperang, dia minum arak, dia berzina, dia buat macam-macam dosa. Orang Islam dia tak buat dosa, sebab itu Allah bagi kemenangan pada mereka. Yang ketiga, kehebatan orang Islam, tengah malam menangis macam budak-budak depan Allah, merayu Allah, minta pertolongan daripada Allah, dan di siang hari mereka korban untuk agama. Maka akhirnya tuan-tuan, orang kafir kata, kita kena jemput pemimpin orang Islam untuk datang sendiri daripada Madinah ke Palestin untuk ambil kunci Baitul Maqdis. Jemput Sayyidina Umar datang. Sayyidina Umar waktu itu tak pakai baju hebat-hebat. Sampai di sempadan Baitul Maqdis, Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu bagi cadangan pada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, nak bagi satu je cadangan sebelum Amirul Mukminin jumpa ketua Yahudi, iaitu Amirul Mukminin, tolong ambil baju saya ni, baju baru, tukar pakai baju lawa sikit, bagi nampak handsome sikit, pemimpin orang Islam, bagi ada kelas. Kalau tidak, malu kaum kita. Sayyidina Umar pun tak apalah, kerana engkau ni aminu hadhil ummah. Nabi beritahu orang yang paling jujur di kalangan umat ini adalah Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala. Kebetulan engkau dapat gelaran itu, engkau nasihat aku suruh tukar baju baru, aku pun tukar baju. Sayyidina Umar pakai baju baru, duduk atas kenderaan dia. Dia rasa hebat lebih daripada waktu dia pakai baju buruk tadi. Dia kata, aku tengok hati aku dah berubah. Bawa mari baju buruk tu balik, ini ambil baju kamu. Kalau kamu bukan aminu hadil ummah, aku dah pukul kamu. Kamu telah mengubah keyakinan saya, kamu telah mengubah prinsip hidup saya. Ambil balik baju tadi. Dia pun pakai. Yahudi tengok dalam kitab mereka, keadaan Amirul Mukminin ini sebiji sama sebagaimana apa yang diceritakan dalam kitab kami. Kalau begitu keadaannya, memang kami tak ada jalan untuk mengalahkan orang Islam. Waktu itu orang Yahudi telah jemput Sayyidina Umar makan. Sewaktu makan, tuan-tuan, beberapa kepingan roti itu cebisan dia jatuh di atas sapra. Maka Amirul Mukminin ambil cebisan tadi, dia makan. Sebagian sahabat duduk tepi, dia sigung bawa Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, tolong jangan malukan orang Islam. Betul lah kita nak amalkan sunnah, tapi depan orang kafir jangan memalukan agama kita. Nanti orang kafir anggap kita ni
lapar sangat, kebuluh sangat. Sayyidina Umar dengan keadaan begitu tegas sekali. Kalau mereka cerdik dah lama masuk Islam, kenapa dia yang kenal Nabi dulu daripada kita, sampai hari ini dia belum masuk Islam? Kita kenal Nabi Muhammad lambat. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Mereka alladzina yattabi'una ar-rasul, mereka yang mengikut Rasulullah, follower Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Yang pertama dikatakan ya'muruhum bil ma'ruf, dia buat kerja amar ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar, dia mencegah orang lain daripada melakukan kemungkaran, wa yuhillu lahumut thayyibat, Allah halalkan semua makanan yang suci kepada mereka, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, semua benda kotor jijik Allah haramkan untuk mereka, wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bi, orang yang beriman dengan Nabi Muhammad, falladzina amanu bi wa 'azzaruhu, mereka memperkukuhkan Nabi, mereka ikut cahaya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bersama dengan mereka. Ulaikal ladzina hadahumullah, merekalah orang yang akan mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Sahabat Nabi ini betul-betul menghayati sifat yang terdapat dalam Al-Quran. Sebab itulah Allah Ta'ala muliakan mereka di mana mereka berada. Mereka adalah khalifah yang hakiki di atas muka bumi ini.